يا ربنا تنعم كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي والآيات وأن تقضي لنا يا أرحم من جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها فضائل ومراتب الحياة وبعد الممات وعدانية تفريغا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدنا وارحمهم كما غفرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احنا بالإيمان وامتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا جنة عظيمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور بنور شرك أبدا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم آمين 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 يا رب العالمين. إنك سميع عليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا دافع البلاء يا الله ادفع عنا كل البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والحسد والفتنة في بيوتنا خاصة وفي بلادنا عامة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. نعوذ بأسمائك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر عمرنا بالله الرحمن ربنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam yang baik lagi bersama Ustaz Fahmi Osman. Semoga Allah dapat Allah masukkan mereka ke dalam surga. Terima kasih. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Mau pakai hijau ni. Sama-sama hijau ni. Jazakallah, jazakallah.
cerah. Nampak spotlight. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatana min lisanana yafqahu qawlana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi pada kali ini dalam kelas sesi yang terakhir sebelum Ramadan. Nah, insya-Allah lepas ni kita sambung dipanjangkan umur selepas Ramadan insya-Allah. Malam ni kita sambung ayat yang ke-7, ke-6, ke-7 dan ke-8. 3 ayat insya-Allah saya boleh habiskan. Kita ikhtiar tengoklah bagi habis. Nah, sebab fasa yang habis ni 6, 7, 8 ini adalah fasa yang kedua. Malam ni kalau habis insya-Allah dia cerita berkaitan dengan Musa dan Taurat. Musa alaihi salam dan Taurat. Dan insya-Allah lepas Ramadan kita ambil ayat yang seterusnya bercerita tentang Al-Quran dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita sentiasa berada dalam surah Isra ini perbezaan di antara Al-Quran dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Taurat dan umat Musa alaihi salam. Baik, malam ni kita ada 3 ayat dan kita baca dulu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم
wa in 'udtum 'udna وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik. Apabila kita masuk dalam fasa yang kedua hari itu, berkaitan dengan start dengan ayat yang keempat, Allah bercerita tentang Allah sebut apa yang akan jadi kepada Bani Israel, dan telah pun tertunai janji Allah yang pertama apabila Allah hantarkan Bani Israel dengan tentera-tentera memusnahkan seluruh pelosok-pelosok di bandar-bandar Bani Israel. Maka hari ini ayat yang ke-6 Allah nak cerita pasal selepas kejadian tersebut. Kejadian yang mana Allah hantarkan pasukan-pasukan mula-mula menyelundup masuk, susuk-susuk, sampai orang tak tahu, memecah belahkan masyarakat pada waktu itu. Yang kita ambil bagaimana perbandingan di antara kita pada zaman ini selepas tahun 1924 kejatuhan Islam. Di mana orang Islam sebelum kejatuhan Islam? 1924 jatuhnya Khalifah Osmaniyah. Di mana orang Islam? Adakah orang Islam tidur semua? Itu yang berlaku pada Bani Israel, di mana mereka lalai dan Allah masukkan tentera-tentera perang psikologi sebelum perang besar yang memusnahkan semua orang Bani Israel. Dulu Bani Israel kuat, kemudian dimusnahkan sedikit demi sedikit. Jadi ayat yang ke-6 hari ini Allah kata apa? Allah kembalikan semula. Ingat dua kali perjanjian Allah dalam Taurat, yang mana Bani Israel akan jatuh dua kali, akan diserang dua kali, akan dimusnahkan dua kali. Maksud musnah itu maknanya daripada orang-orang Israel ini menjadi memimpin manusia pada zaman itu, tetapi dimusnahkan maknanya Allah tukarkan mereka dipimpin oleh orang yang lain, dan mereka menjadi orang yang dipimpin. Kemudian Allah tukarkan balik mereka menjadi orang yang memimpin. Kemudian Allah tukarkan kembali menjadi orang yang dipimpin. Maka ayat yang ke-6 apa Allah kata? Thumma radadna, kami kembalikan. Kerana apa? Kerana selepas apa yang berlaku kepada Bani Israel, walaupun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat, di dalam ilmu Allah, maka selepas serangan kepada Bani Israel, semua orang Bani Israel bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali memegang kitab Taurat. Maka Allah kembalikan kepada mereka kepimpinan. Allah kembalikan kepada mereka maruah kehormatan, menjadi orang yang mulia pada waktu itu. Thumma radadna lakumul karrah, kekuasaan, keluasan pemerintahan, ketahanan, kekuatan, segala-galanya ada balik pada Bani Israel. Selepas mana mereka dikalahkan oleh satu kaum yang disebut di dalam sejarah Bani Israel, kitab sejarah Bani Israel sebut perkataan seorang Malik yang bernama Bukhtunasir, yang mana Malik inilah yang menyerang Bani Israel, membunuh semua kaum-kaum Bani Israel, yang meninggalkan hanya anak-anak sahaja pada waktu itu. Dinamakan dalam kitab tarikh Bani Israel sebagai Malik Bukhtunasir. Malik ni dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Bani Israel semuanya melanggar perintah-perintah Allah. Hari ini kesamaan ada pada kita hari ini benda yang sama. Bagaimana hari ini kehormatan orang Islam berada di bawah. Betul tak? Kehormatan orang Islam hari ini berada di bawah. Kita bukan dipimpin, kita bukan memimpin,
tetapi kita dipimpin. Selepas 1924, dalam tempoh 2 tahun lagi, 100 tahun umat Islam dipimpin oleh undang-undang yang bukan daripada Islam. 1200 tahun setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikut tahun Hijri, kita dipimpin oleh khulafah Islamiyah, undang-undang beraja Islamiyah, khalifah-khalifah Islamiyah selama 1200 tahun. Tetapi apa terjadi? Manusia mula lalai dengan kesenangan yang Allah bagi pada ketika itu. Begitu yang terjadi pada Bani Israel. Lalai. Bukan setakat lalai, kita melakukan pelbagai maksiat. Alhamdulillah kita sini yang berada di sini insya-Allah terpelihara daripada pelbagai maksiat. Tapi bagaimana orang yang di luar? Apa berlaku setelah 1924? Sebelum 1924 kejatuhan Uthmaniyah, Khalifah Uthmaniyah, mereka dimasukkan ideologi daripada barat. Hatta seorang pemimpin Uthmaniyah boleh menyebabkan kejatuhan Khilafah Uthmaniyah yang kita kenal sebagai Kamal Atatürk. Orang Islam. Tetapi apabila ideologi barat menguasai jiwa seorang Islam, maka jadilah seperti mana Kamal Atatürk. Dan hari ini kebanyakan kita yang mana hari ini ideologi barat itu masuk ke dalam diri kita daripada kita kecil sampai besar. Bayangkan 1924 dah nak dekat 100 tahun dah. Ideologi itu masuk sedikit demi sedikit. Dan insya-Allah kita rasa hari ini dalam tempoh 100 tahun ini, apa yang berlaku pada kita ini, insya-Allah Allah akan terbalikkan supaya kita bakal menjadi tampuk kepimpinan untuk memimpin agama-agama yang lain. Islam sebagai pemimpin yang tertinggi. Maka Allah sebut di dalam ayat yang ke-6, Allah mengembalikan semula kekuasaan kepada Bani Israel kerana ketaatan mereka kepada Allah, taubah mereka kepada Allah. Wa amdadnakum dan Allah memberi rahmat, menolong mereka. Amdadnakum bi amwalin wa banin, menolong mereka dari segi amwal wa banin, harta dan anak-anak, harta dan kaum kerabat, harta dan anggota-anggota keluarga. Allah bantu kerana taubah. Kalau kita tengok dalam bab virus kita hari ini, apabila datangnya virus tahun 2020, semua manusia kembali kepada Allah. Tidak. Berdoa setiap hari, menolak bala. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Tidak. Kita tengok Tok Imam tadi selepas habis solat, minta tolak bala. Minta doa supaya Allah tolak bala hari ini. Dan kita rupanya telah pun berdoa selama tempoh setahun untuk menolak bala. Betul tak? Sebelum tu kita doa apa? Kita minta sahaja. Nah, perkara baik-baik. Dalam keadaan kita pun buat maksiat juga. Hari ini apabila datangnya virus, ada orang tak berani buat maksiat, takut tiba-tiba lekat virus. Masya Allah. Maknanya ada kesan Allah hantar kepada manusia virus tersebut. Dalam keadaan tidak langsung, seorang manusia boleh takut ke Allah kerana virus. Nampak? Jadi apabila manusia dihantar oleh virus, dengan secara automatik manusia kembali kepada Allah. Tidak. Kita minta, mohon kepada Allah setulus-tulus hati. Yang pentingnya jangan kita dijangkiti virus. Betul tak? Tidak. Kata imam duk hantar, tak ada, janganlah, Allah tolaklah bala kita. Tak ada masalah. Adakah kita macam tu? Kita pun dengan bersungguh-sungguh, kalau boleh ya Allah jangan lekat virus. Betul tak? Ke ada orang buat relax, dekat pun tak apa, tak lekat pun tak apa, ikut Allah lah. Adakah macam tu? Tak. Semua rasa
bimbang dengan virus tersebut. Dan automatiknya hati-hati kita hari ini kembali kepada Allah secara total. Siapa-siapa pun, hatta orang yang tak sembahyang pun hari ini takut kepada virus. Dan secara automatiknya takut kepada pencipta virus, yang menghantarkan virus, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya di sini adalah apabila takutlah semua manusia kepada Allah, kembalilah manusia bertakwa kepada Allah. Betul tak? Ingat kepada Allah. Daripada tak semayang, ada yang baru-baru cuba semayang bila datangnya virus. Yang tak pernah jadi tok imam, ada yang jadi tok imam. Betul tak? Imam kepada ahli keluarga apabila datangnya virus. Saya ingat tahun lepas 2020, orang semayang tarawih semua pakai imam anak beranak. Betul tak? Sebelum ni tak jadi, kan? Ayah yang tak pernah jadi imam pun pada waktu Ramadan tahun lepas ni, nak sampai setahun dah ni, mengajak anak-anak, isteri dia bangun untuk solat tarawih. Dia imam walaupun baca qul huwallah 20 rakaat pun 20 rakaatnya qul huwallah. Nampak? Maknanya di situ manusia semua kembali kepada Allah. Dan kalau kita tengok hari ini, Allah bagi kita berbagai kesenangan. Nampak tak? Dengan virus yang ada, saya ambil contohlah, kan? Kita sebenarnya berada dalam kesenangan. Betul tak? Walaupun ada yang susah, tapi ada juga yang senang. Pertama sekali, apa yang Allah bagi? Pelbagai bantuan diberikan daripada semua pelosok. Betul tak? Untuk semua daerah. Betul tak? Kalau kita tengok contoh yang satu Malaysia pun, semua ada orang bagi bantuan. Mana-mana tempat pun ada orang pergi bagi bantuan. Penaga ada, pelabatan ada. Maknanya di situ ada kesenangan. Sebelum ni ada orang pergi bagi bantuan, saya saja nak bagi. Tak ada. Daripada mana datangnya itu? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia sudah kembali kepada Allah. Dalam keadaan dah lama kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, setahun saja kita kembali kepada Allah, masya-Allah. Allah bagi kepada kita walaupun dah lama kita jauh dengan Allah. Nampak? Sedikit sahaja kita kembali rapat dengan Allah, Allah nikmatkan segala kemewahan dunia pada kita. Kalau kita tengok yang memiliki air sinar, tak? Senang. Maknanya ada keuangan yang membolehkan manusia itu melakukan perkara-perkara yang dia perlu. Walaupun ada yang susah, tapi yang susah juga mendapat bantuan. Masya-Allah. Kesenangan dalam hidup kita yang selalu jauh kepada Allah. Dan kita juga berada di dalam konteks, kita katalah kehidupan politik yang tenang. Betul tak? Tenang. Kenapa? Kerana kita mula kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Dalam tempoh dululah, contohlah ni, contoh. Dulu kita berada di dalam pemerintahan politik yang agak membimbangkan. Betul? Start daripada tahun 2018, kan? Selama 2 tahun kita berada dalam keadaan membimbangkan. Tanya semua orang risau dengan apa yang berlaku. Tiba-tiba apabila semua manusia kembali kepada Allah, rupa-rupanya Allah nak tukar satu kerajaan yang boleh bagi kita sedikit kesenangan. Nampak? Hari ni orang cucuk vaksin tak perlu bayar duit. Betul tak? Senang ataupun susah? Tak. Hospital kepala batas atau klinik kepala batas itu sentiasa menerima sesiapa yang nak pergi mendaftar untuk vaksin. Silakan. Bukan iklan ni. Tak. 2 kali vaksin. Silakan. Ada appointment. Free. Bagaimana kita tengok ada kebanyakan orang di luar sana, bukan di Malaysia, yang mana nak ambil vaksin kena bayar. Susah. Nampak? Alhamdulillah. Ini yang saya bagi contoh untuk menggambarkan bagaimana perlakuan Bani Israel yang Allah bagi kenikmatan. Masya Allah. Dengan keadaan Bani Israel yang Rasulullah cerita dalam hadis, Quran cerita dalam hadis, cerita di Al-Quran cerita dalam surah Al-Baqarah, bagaimana orang Israel ini pandai bermain kata, pusing sana, pusing sini. Tapi dalam keadaan itu pun Allah bagi rahmat dan kasih sayang dia kepada
orang-orang Bani Israel yang bertaubat kepada Allah. Hari ini virus kita 2020. Dilaporkan pada tahun 2021 banyaknya anak-anak dilahirkan. Masya Allah. Nampak? Allah sebut di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-6, amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami banyakkan daripada segi harta dan anak pinak. Hari ini berlaku kepada kita. Tahun 2021. Kalau kita pergi tanya tengok nurse-nurse yang ada dekat hospital, dia kata banyaknya anak-anak sampaikan dia orang sebut istilah apa dia? Anak-anak Covid. Kan? Anak-anak yang lahir di zaman Covid. Masya Allah. Allah limpah ruahkan nikmat itu dengan melahirkan banyaknya anak-anak orang Islam yang insya-Allah satu hari akan membawa ilmu-ilmu ini kepada keturunan-keturunan yang akan datang, insya-Allah. Waj'alnakum aktsara nafira, dan mereka ataupun kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Dengan hari ini memang kita telah pun ramai, tidak? Tapi bayangkan hari ini di antara hari-hari yang sebelum ini, kita hari ini lebih bersatu hati dalam menangani virus yang saya ambil sebagai contoh. Semua kita pakai mask, betul tak? Oh, tak pakai, Ustaz, kena 1,000. Ya. Nampak di situ Allah titipkan satu undang-undang sahaja. Padahal daripada tahun 1440 lagi Allah suruh kita pakai, bagi orang perempuan pakai niqab, pakai tudung. Betul tak? Punya payah ulama-ulama bawa, punya payah ustaz-ustaz sebut selama 1400 tahun sampai tahun 2020. Rupanya niqab itu dipakai secara tidak sengaja dengan denda RM1,000. Lah dah jadi RM10,000. Nampak? Habis itu orang perempuan kalau make up, dia make up ke atas ya. Dia tak payah make up dah pipi. Sebab ada emas. Nampak? Kita bersatu hati di atas apa yang telah Allah tetapkan. Dan kita menjadi pada waktu hari ini umat Islam menjadi sangat rapat dan sangat kukuh pertaliannya. Semua bincang perkara yang sama. Betul tak? Terutamanya virus, terutamanya vaksin, membincangkan perkara yang sama. Sebab itulah yang terjadi kepada apa yang Allah takdirkan untuk Bani Israel. Menjadi kuat, menjadi anak yang banyak, mempunyai harta yang banyak, dan mereka di antara mereka mempunyai pertalian yang sangat kukuh. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah nak tahu, Bani Israel juga mempunyai banyak kabilah, dan di antara kabilah-kabilah Bani Israel juga banyak yang selalu bergaduh. Mereka mempunyai kabilah-kabilah yang kecil dulu dan kabilah-kabilah banyak, sentiasa berperang di antara kabilah-kabilah. Masya Allah. Tapi kerana apa yang Allah titipkan kepada mereka, takdir ini, maka semuanya bersatu. Semuanya bersatu. Dan Allah sebut pada ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah sebut, jika kamu melakukan kebaikan, muhasabah diri sentiasa, menilik sentiasa perlakuan kita setiap detik, saat dan ketika, maka kita melakukan perkara tersebut untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. In ahsantum, jika kamu melakukan kebaikan, ahsantum li anfusikum, kebaikan itu adalah untuk kita, dunia dan akhirat. Kita melakukan solat untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita tak solat, adakah terkesan pada diri Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Langsung tidak terkesan. Kalau kita tak puasa, adakah terkesan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi dalam proses yang nak dekat ni lah, kita akan menghadapi puasa dalam tempoh 2 minggu lagi. Banyak
orang bercerita tentang kehebatan faedah puasa. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Adakah kita puasa tiba-tiba orang lain sihat? Tidak. Kita puasa, kita yang sihat. Jadi in ahsantum, yang kita selalu belajar al-ihsan, sentiasa memperbaiki diri kita itu adalah untuk kita sendiri. Kalau kita mula bertaubat, kalau kita mula nak buat baik, kalau kita mula daripada jalan yang tak elok kepada jalan yang elok, maka itu adalah untuk kita sendiri. Untuk kita. Kita di dunia dan akhirat. Dan contohlah hari ini, orang yang sentiasa melakukan maksiat ataupun perkara yang tidak elok, yang tidak beradab, termasuk di dalam perkara yang tidak elok. Tidak mempunyai akhlak, termasuk dalam perkara yang tidak elok. Tidak mengikut sunnah-sunnah ajaran Rasulullah SAW, termasuk dalam perkara yang tidak elok. Dan dia sendiri akan merasai bahawa benda itu tidak elok. Maka kalau dia berubah untuk dirinya sendiri. Buat apa tengok orang lain? Maka itu yang Allah sebut kepada Bani Israel. Perubahan yang berlaku, dan dengan perubahan itu Allah hantar nikmat dan rahmat Allah, maka semuanya mendapat faedah untuk Bani Israel. Faedah-faedah yang Allah bagi itu adalah untuk Bani Israel. Wa in asatum falaha, tapi Allah kata, jika kamu melakukan keburukan, kalau kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu adalah untuk kamu sendiri. Hari ini kita mengaji, tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita belajar. Maka siapa yang terkesan? Adakah ustaz yang terkesan? Tak. Mengaji. Tak mau buat. Adakah ustaz yang terkesan? Ustaz sedih tak? Allah, sedihnya ustaz sebab dia tak ikut. Tidak. Allah kata, fala taj'al alaihim inna na'uddu lahum 'adda. Jangan kisah kepada mereka, jangan rasa susah hati kepada mereka. Bagi orang-orang yang berdakwah ini, jangan susah hati. Bagi orang yang Allah tak buka hidayah, kalaulah dia mati dalam keadaan tidak dekat kepada Allah, tidak dibukakan hidayah untuk menyembah Allah, maka Allah kata apa? Inna na'uddu lahum 'adda. Kami akan kira setiap apa yang dia lakukan di akhirat nanti, tidak terlepas sedikit pun untuk dihukum di dalam api Jahannam. Itu dalam surah Maryam Allah sebut. Maka wa in asatum falaha, kita sendiri yang melakukan ketidakelokan, yang melakukan ketidaksopanan, yang melakukan segala-gala kejahatan walaupun kecil sampai besar, maka itu adalah untuk kita. Lepas tu timbullah orang sebut, ustaz, kubur masing-masing. Betul tak? Baik. Baik kalau macam tu. Tak. Tapi satu hari jangan cari di akhirat. Sebab Allah kata dalam surah Al-Kahfi yang kita baca dulu, bahawa orang yang kenal kita hari ini akan mencari orang yang dia kenal di hari akhirat nanti untuk meminta belas kasihan supaya dihindarkan daripada api neraka. Jangan main-main. Kita rasa kemah di dunia, kita tak memerlukan sesiapa, tapi orang yang kita kenal hari ini, kita akan cari dia dengan nasihat yang dia berikan di dunia yang kita tak indah. Wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah. Rupanya Allah nak cerita apabila Bani Israel diberikan kesenangan, diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, keramaian dari segi anak-anak, kemewahan dari segi harta benda, maka Bani Israel kembali melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah. Maka Allah kata, fa idza jaa wa'dul akhirah, maka datanglah wa'du perjanjian yang kedua. Ingat kan?
Itu kita sebut bahawa Allah janjikan dua perkara akan berlaku pada Bani Israel. Maka datang perjanjian yang kedua di atas perlakuan Bani Israel dalam melanggar perintah-perintah Allah. Liyasu'u wujuhakum. Pada waktu itu bertukarlah wajah-wajah orang-orang Bani Israel daripada yang berseronok jadi tak seronok. Tak. Kita duk berseronok tahun sebelum 2020. Tiba-tiba datang virus, semua jadi tak seronok. Tidak. Ramadan tak boleh tarawih tahun lepas. Tahun ni alhamdulillah boleh pakat-pakat tarawih. Nampak? Berubah ayat muka orang-orang Bani Israel. Kerana apa? Kerana datang perjanjian yang kedua. Dan dikatakan di dalam kitab tarikh Bani Israel, kitab tarikh Bani Israel disebut di antara perjanjian yang pertama yang Bani Israel dimusnahkan, diserang oleh Bukhtunasir, dengan perjanjian yang kedua ini masanya adalah 500 tahun. Masya Allah, 500 tahun dia dimusnahkan. Selepas 500 tahun pula dia dimusnahkan. Maknanya, contohnya dia dimusnahkan pada tahun ke-500. Contohnya tahun ke-500. Jadi Bani Israel itu dengan keadaan dia menjadi kaum yang dipimpin, kaum yang lemah, mula bertaubat kepada Allah, dan pada tahun tambah 250 tahun, tak, 500 tahun tambah jadi 750 tahun, Allah mengangkat kepimpinan Bani Israel menjadi orang yang memimpin, orang yang kuat, gagah perkasa, dan orang yang dihormati. Tetapi dengan maksiat yang Bani Israel lakukan selepas itu, maka tahun ke-1000, ini contoh masa kan, 500 tahun, tahun ke-1000 Allah hantarkan semula perjanjian yang kedua, iaitu Bani Israel dimusnahkan oleh seorang Malik, raja daripada Rom. Dan raja itu dipanggil sebagai Birdaus Al-Malik daripada negara Babylon. Dimusnahkan Bani Israel bagi kali yang kedua. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Maka mereka masuk ke dalam masjid. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Sebab Bani Israel pusat dia dulu, mana kalau Nabi Musa AS memerintah Bani Israel adalah di Palestin. Selepas Bani Israel, selepas Musa AS wafat, maka Bani Israel kekal berada di Palestin, memerintah umat manusia pada zaman itu dengan kitab Taurat. Maka orang-orang askar-askar daripada negara Babylon datang memusnahkan semua yang ada di Palestin, termasuklah Masjidil Aqsa dimusnahkan. Masjidil Aqsa yang kita tengok hari ini itu telah berapa kali dibangunkan. Hari ini yang ada di Palestin itu telah berzaman-zaman berlakunya peperangan di Palestin itu daripada tahun 1440 zaman Rasulullah SAW, dibuka oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuka Palestin, kemudian diambil balik oleh Israel, dibuka pula oleh Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya, sehinggalah Palestin itu dipegang sampai zaman Khalifah Utsmaniyah, sampai kejatuhan Khalifah Utsmaniyah. Di mana? Di Palestin. Maka berlaku dalam sejarah ini adalah sejarah Palestin dimusnahkan oleh tentera-tentera Babylon. Dan pada ketika itu termasuklah Bani Israel di dalamnya, dan semua dimusnahkan, dan menjadilah Bani Israel itu menjadi umat yang dipimpin. Hilang maruah kehormatan, hilang segala-galanya. Hanya tinggal orang-orang yang mengikut undang-undang orang yang menyerang. Macam kita hari ini. Kita hari ini tidak ada apa-apa. Undang-undang kita berada di dalam kitab sahaja. Tidak.
undang-undang kita berada dalam kitab Al-Quran sahaja. Yang British tinggalkan kepada kita yang hanya boleh digunakan pakai adalah undang-undang keluarga sahaja. Betul ke tak? Nikah kahwin sahaja. Kan? Yang besarnya. Yang termasuk di dalam undang-undang syariah. Kita panggil dia undang-undang syariah. Nikah kahwin. Dan semua yang berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan sahaja. Kalau kita merompok, itu bukan undang-undang Islam. Tak. Kalau kita membunuh, bukan, kita tak guna undang-undang Islam. Yang kita guna undang-undang Islam hanyalah dalam bab kekeluargaan, wakaf, zakat dan segalanya. Itu siapa yang buat? Orang yang telah menjatuhkan kepimpinan pemerintahan Islam tahun 1924. Dan sampai hari ini kita mengikut undang-undang yang bukan undang-undang Islam yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Macam kita hari ini. Selepas kali kedua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Ditakdirkan untuk Bani Israel pada waktu itu, dan hari ini kita juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjadi kaum Islam yang dipimpin oleh orang-orang kafir. Sebab tu Rasulullah SAW sebut dalam hadisnya, akhir zaman umat manusia cukup banyak, sangat banyak, ramai, terlalu ramai, tetapi ia seperti buih di lautan. Kerana apa? Kerana kita tidak mempunyai satu kuasa pun. Umat Islam tidak mempunyai kuasa pun untuk membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya cerita-cerita di birai-birai mimbar, di birai-birai kuliah, yang mana hukum-hukum ini tidak diguna pakai sampai sekarang, sejak tahun 1924. Cerita sejarah, kerana hari ini kita membawa cerita sejarah yang disebut di dalam Al-Quran. Dan apa katanya lagi? وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Pada waktu itu Bani Israel dimusnahkan semusnah-musnahnya, alau tatbira, lebih teruk daripada kemusnahan yang dilakukan oleh Bukhtunasar pada 500 tahun yang dahulu. Maknanya perjanjian yang terawal dimusnahkan semusnah-musnahnya, lebih teruk daripada apa yang berlaku dahulu. Kenapa Allah cipta kita begitu? Ada orang bertanya. Allah jadikan Bani Israel itu mula-mula elok, kemudian ada maksiat, dia memilih untuk melakukan maksiat, kemudian Allah hantar bala, kemudian Allah bagi balik kemewahan, kemudian Allah hantar bala kerana kemaksiatan. Kenapa? Jawapan yang pertama adalah kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia inginkan semua hamba-Nya berada dalam keadaan yang baik. Tetapi masalahnya kita sebagai seorang hamba Allah memilih untuk sentiasa melakukan kemungkaran. Padahal contohnya di dalam Al-Quran yang selalu saya sebut, perkara yang disuruh untuk kita lakukan yang wajib tak banyak mana pun. Betul tak? Betul tak? Tak lebih daripada 11 perkara pun yang wajib yang kita kena buat. Tapi itu yang terlalu susah untuk kita lakukan. Betul tak? Solat 5 minit. Tetapi yang kadang-kadang kita buat, solat zuhur 1.23, 1.30 lah ni. Tiba-tiba yang kita buat pada pukul berapa? 4.30. Padahal 5 minit. Itu contoh dalam perkara wajib yang Allah suruh. Sikit. Dan dalam perkara yang Allah larang, tak sampai 100 pun dalam Al-Quran saya ingat. Kira lah sendiri. Tak. Ibu-ibu ayah-ayah boleh tengok, buka selai-selai Al-Quran, mana yang Allah larang. Allah kata la tu, mana yang Allah larang. Dalam Al-Quran tak sampai 100 pun perkara yang Allah larang jangan buat. Tapi yang tu yang kita buat. Yang tu yang. Jadi itu yang pertama, kasih sayang Allah.
Allah kasih kepada hamba ini. Allah bagi peluang untuk dia bertaubat. Kenapa Allah bagikan bala? Kerana dengan bala itu ada di antara manusia yang terdidik. Hari ini dengan bala virus ada di antara manusia-manusia yang terdidik. Walaupun ada juga ramai yang buat tak tahu berkaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Ada dalam keadaan virus pun masih melakukan perkara maksiat. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di antara perkara-perkara tersebut ada manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik berpaling dalam kembali melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah didikan Allah. Satu, kasih sayang Allah. Yang kedua, bala ini adalah sebahagian daripada didikan Allah untuk manusia. Manusia Bani Israel dididik oleh Allah supaya kembali bertaubat, dan apabila kembali bertaubat maka Allah berikan segala kasih sayang Allah kepada mereka. Dan apabila melakukan maksiat, Allah balakan balik supaya ada di antara Bani Israel untuk bertaubat semula selepas kemusnahan yang berlaku untuk kali kedua. Asa rabbukum ayyarhamakum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu kalau kamu bertaubat. Allah sebut di dalam fasa yang terakhir, ayat yang terakhir di dalam fasa yang kedua. Asa rabbukum ayyarhamakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada umat manusia dengan keadaan doa supaya dia sendiri nak ampunkan orang-orang yang bertaubat. Tak, hari ini betapa ramai umat manusia hari ini yang langsung tidak bertaubat. Daripada timur sampai barat, semua itu adalah hamba Allah. Orang putih ke, hitam ke, coklat ke, kulit kayu manis ke, nah, warna apa sekalipun, bangsa itu semua adalah hamba Allah. Dan semuanya hari ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bayangkan berapa banyak yang masih belum menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang masih belum menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hantar virus, satu dunia kena. Bayangkan hari ini berapa ramai Allah didik supaya banyaknya orang kembali menyembah Allah. Dan saya tengok ada laporan yang sebut bahawa di mana-mana sahaja hari ini kerana virus Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah hantar ini, banyak yang masuk memeluk Islam, kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang Allah doakan, semoga semua hamba-hamba ini sedar dan kembali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah ampunkan mereka. Ud'uni astajib lakum fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Berdoalah kepada aku ya umat-umat hamba-hambaku, sesungguhnya aku akan menunaikan doa-doa kamu, dan istighfarlah, bertaubatlah kepada aku, sesungguhnya aku ini adalah pengampun, ghafurur rahim, dan sayang, sangat-sangat sayang kepada hamba-hamba dia. Maka hari ini kita berdoa, kita bersyukur alhamdulillah kerana banyaknya saudara-saudara baru daripada orang yang bukan Islam memeluk Islam kerana apa yang telah Allah balakan kepada kita hari ini. Dan itu juga yang berlaku pada zaman Bani Israel. Tapi Allah sebut juga wa in uttum udna. Allah sebut kepada Bani Israel, jika kamu ulang balik, maka akan berulanglah kembali bala-bala Allah. Kita tengok bala-bala Allah yang terjadi selepas di dalam tempoh 1440 tahun. Di mana-mana saja ada orang sebut sebagai bencana alam. Itulah dia bala-bala Allah. Tak. Itulah dia bala-bala Allah. Allah kata wa in uttum udna. Kalau kamu kembali melakukan maksiat-maksiat, benda-benda yang terlarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nantikanlah udna, kami akan kembali dengan bala-bala kami. Berapa ramai hari ini yang dibalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang telah kita ketahui dengan ributnya, dengan banjirnya, dengan tsunami-nya dan berbagai. Dan banyak orang yang tak percaya itu adalah bala Allah. Dan banyak kepercayaan itu juga yang tidak percaya itu juga adalah bala iman terhadap mereka. Nampak? Datangnya bala Allah, kita dalam hati kata itu bukan bala Allah. Hati-hati, itulah bala terhadap iman kita. Benda yang menggoncang dalam diri kita. Satu hari kalau Allah cabut benda tu, na'udzubillah min zalik, kita menghadap Allah di akhirat nanti tanpa iman kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu bala. Kadang-kadang orang tak sedar. Bala daripada dalam diri dia sendiri. Waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Dan kami jadikan, kami sediakan, dah siap dah. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah mengajak, tiba-tiba bunyi di langit dentuman yang cukup kuat. Dan ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat, apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, itulah batu yang telah dicampakkan ke dalam neraka. Beribu tahun lamanya, hari ini baru jatuh. Masya Allah. Zaman Rasulullah SAW. Maknanya neraka itu, Jahannam itu telah tersedia. Bukan tunggu kita pergi dah. Bayangkan kalau kita masak ayak, duduk atas kettle, duduk atas api, sampai ayak kering, kita tak tutup lagi api tu, jadi macam mana cerek tu? Merah menyala. Betul tak? Kita biar lama, lagi merah, lagi lama, lagi merah. Cepat pegang tengok. Waktu dia merah, itu baru tinggal 2-3 jam kering, terlupa nak tutup. Ini Jahannam yang bahan bakarnya Allah kata daripada manusia dan batu-batu berhala. Masya Allah. Dan lama telah dibakar, bukan setakat zaman Muhammad SAW je. Sebelum Rasul SAW diutuskan, neraka telah pun dibakar. Kerana pada waktu zaman Rasul SAW, Rasul SAW baru dengar batu yang telah lama dilemparkan di dalam neraka baru jatuh. Masya Allah. Nampak? Dah lama dah dibakar. Neraka itu Allah kata, ja'alna, kami sediakan, jahannama lil kafirina hasira, untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah. Pakai kepiah pun kufur kepada Allah. Ada. Pakai serban pun kufur kepada Allah. Pakai jubah ada yang kufur kepada Allah. Tak nanti orang-orang yang betul-betul kufur kepada Allah, tidak. Macam mana Ustaz? Dengan perasaan yang selalu saya sebut, sombong itu adalah kufur kepada Allah. Bangga diri adalah kufur kepada Allah. Segala-gala sifat yang ada pada Fir'aun, kita ambil daripada Fir'aun, letak dalam badan kita, itu kufur kepada Allah. Tak. Maka orang-orang kufur ini yang menutup segala-galanya benda-benda baik untuk diikuti di dalam hati dia, tutup, tak mau ikut. Maka Allah kata apa? Kami sediakan Jahannam yang telah lama dibakar, hasira, sebagai tempat yang cukup sempit untuk orang-orang yang kufur. Sebab Rasulullah SAW dalam perjalanannya Mi'raj ke langit, dia lihat di dalam Jahannam, begitu sempit keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka, dengan banyaknya yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita harap kita tidak berada dalam golongan yang seperti itu. Amin. Rasulullah tengok sempit, tak macam jannah. Macam saya cerita dulu, seorang sahaja manusia, Allah jadikan rumahnya jarak dinding dengan dinding 100 km, 200 km, seolah-olah jarak daripada Perlis mai Gurun. Itu disebut dalam hadis, di antara dinding dengan dinding, untuk seorang penghuni syurga. Masya Allah. Dan besarnya rumah itu adalah, kalau nampak kat luar,
Rasulullah kata seperti sebiji mutiara. Masya Allah, mutiara tu besar sungguh kan. Dan apabila masuknya seorang hamba ke dalam ke dalam jannah tadi, dalam rumah yang disediakan tadi, Masya Allah, Rasulullah sebut di dalam hadis, dia berpusing-pusing di dalam rumahnya sendiri, menikmati kenikmatan yang ada tak habis-habis sehari. Bayangkan kita pusing daripada Perlis, rumah tu besar, daripada Perlis mai ke Gurun. Bayangkan berapa lama kita nak pusing bagi kita puas hati bahawa itu adalah rumah kita. Tak. Nak menilik rumah kita itu di dalam jannah. Tapi yang Rasulullah SAW sebut, di dalam jahannam sempitnya tempat kerana sesaknya orang. Satu, sifat jahannam adalah sempit. Yang kedua, sifat jahannam adalah sesak kerana ramainya manusia yang disapu bersih duduk di dalam api jahannam. Kalau kita tengok pengajaran ayat yang terakhir ini, hari ini kita tengok berapa ramai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang tahu kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bagi kita yang tidak beriman kepada Allah itu jelas, sangat jelas. Dan kita sentiasa berdoa supaya mereka kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara kalangan manusia itu juga yang ada zaman sekarang ini, ada yang tidak jelas keimanan mereka. Apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW berkaitan dengan orang-orang munafik, yang mana sejarah telah membuktikan mereka ini membina masjid, tetapi Rasulullah SAW menghancurkan masjid tersebut, masjid yang dinamakan sebagai Masjid Dirar. Tak, orang Islam tapi mereka kufur kepada Allah. Ada hari ini berlambak. Yang dalam hati mereka hari ini tidak menerima nikmat-nikmat dan tidak bersyukur dengan rahmat-rahmat Allah yang Allah bagi kepada mereka hari ini. Dan ini jugalah yang akan Allah sapu bersih masuk ke dalam Jahannam al-hasirah, Jahannam yang sempit. Dan saya ingat saya berhenti di situ. InsyaAllah saya harap selepas Ramadan ini kan, boleh ingat kot noh, tak payah ulang-ulang lah kan. Sebab kita akan masuk fasa yang ketiga, cerita tentang Al-Quran dan umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah habis cerita tentang At-Taurah dan umat Nabi Musa, yang mana kita tengok dan kita bandingkan bahawa ada di situ persamaan di antara kita dan umat Bani Israel. Jadi sentiasa kita kena hati-hati. Kita kena sentiasa, yang Allah sebut, ahsantum li anfusikum. Sentiasa muhasabah setiap detik, masa dan ketika apa yang kita lakukan setiap masa. InsyaAllah yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi husri illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا فرج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء والنقم. ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله، اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sampai berjumpa lagi. Selamat berpuasa,
selamat menjalankan Ramadan dengan penuh ketakwaan dan serius. InsyaAllah tahun ini saya harap semua di Ramadan kali ini akan jadi lebih daripada Ramadan tahun lepas. Sampai berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.